Pukul 10.36 pagi, kita memasuki rancangan Alpha sekarang ini. Analisis, laporan, fakta dan juga agenda untuk kita membicarakan dengan lebih lanjut pada pagi ini mengenai Cekap Tenaga Raya Ceria. Almaklumlah, tak lama lagi dah, 2 minggu lagi. Pejam celik. Hari ini dah 16 Ramadan 1446 Hijriah. Jadinya kita nak tahu juga daripada pihak Suruhanjaya Tenaga bagaimana sebenarnya kita nak Cekap Tenaga Raya Ceria. Kalau kita dengarkan topik ni mengenai apa? Yang ini. Kita bawakan Encik Rizauddin Ismail, Penolong Pengarah Kanan, Unit Operasi dan Konservasi Tenaga, Jabatan Kecekapan dan Konservasi Tenaga, Suruhanjaya Tenaga, dan juga Encik Raja Muhammad Fadil Raja Hassan, Penolong Pengarah, Unit Operasi dan Konservasi Tenaga, Jabatan Kecekapan dan Konservasi Tenaga, Suruhanjaya Tenaga. ST merupakan salah satu unit yang penting, jabatan yang penting untuk kita menjelaskan kepada warga ataupun rakyat Malaysia bagaimana kita sama-sama boleh sebenarnya untuk bukan menyerap tenaga tetapi kita menjimatkan dalam masa yang sama peralatan elektrik di rumah dan dalam masa yang sama keselamatan di rumah. Tak kira apabila ataupun setiap waktu sebenarnya, tak kira masa. Jadi kita nak minta Encik Rizauddin terlebih dahululah untuk menjelaskan dengan serba ringkas peranan ST ni. Encik Rizauddin, silakan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, Suruhanjaya Tenaga ataupun lebih dikenali sebagai ST telah mula beroperasi pada bulan Januari tahun 2002. So lebih kurang 20 tahun sudah kita beroperasi. Okey. So ST ni merupakan badan kawal selia bagi dua sektor utama tenaga, iaitu pembekalan elektrik dan gas berpaip di Semenanjung Malaysia dan Labuan. So kalau di Sabah dan Sarawak dia ada badan kawal selia dia sendirilah. Yeah. So setakat ni terdapat 3 akta di bawah pengawasiliaan ST, iaitu yang pertamanya Akta Bekalan Elektrik 1990, yang kedua Akta Bekalan Gas 1993, dan yang terkini Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga 2024. Baik. So akta ni baru dikuatkuasakan pada 1 Januari 2025. So antara tanggungjawab ST adalah untuk mempromosikan dan menggalakkan penggunaan tenaga lah dengan cekap dan selamat. So atas dasar inilah kami berada di sini pada hari ini. Betul. Untuk berkongsi tip-tip penggunaan tenaga secara cekap di musim perayaan nanti. Kena dengar ni. Kena tahu. Sebab apa ini penting untuk keselamatan kita dan boleh menjimatkan poket kita semasa musim perayaan ataupun sebenarnya tak kira waktu sebenarnya kalau kita amalkan. Encik Raja Fadil, perubahan kecil yang boleh dilakukan oleh pengguna untuk menggunakan tenaga secara cekap tanpa mengorbankan keselesaan dan keceriaan semasa hari raya nanti ni. Cik Raja Fadil, silakan. Okey, terima kasih Is. Sama-sama. Okey, sebelum kita cakap pasal cekap tenaga, so kita kena tahu apa itu cekap tenaga. Betul. Dan apa beza cekap tenaga dengan jimat tenaga. Okey. There's a different lah. Betul. Okey, cekap tenaga adalah menggunakan tenaga dengan minima untuk menyempurnakan sesuatu ataupun aktiviti yang sama. Dalam erti kata lain, tiada pembaziran tenaga dilakukan semasa aktiviti tersebut dilaksanakan. Baik. Ataupun dalam satu konteks yang lain, kecekapan tenaga ini adalah menjalankan satu kerja dengan tenaga yang minima tanpa diskriminasi kepada keselesaan, keselamatan, kualiti dan alam sekitar. Ya. Dan juga pembudayaan amalan cekap tenaga merupakan satu langkah yang efektif dan mudah untuk menjimatkan penggunaan elektrik sekaligus memastikan sumber dan bekalan tenaga elektrik digunakan secara mampan dan lestari. Baik. Untuk menjawab soalan Is tadi, terdapat pelbagai cara ataupun perubahan kecil yang kita panggil no cost measure. Maksudnya tanpa kos, dia hanyalah kita ubah cara kita punya behavior. Okey. Yang boleh diaplikasikan seharian, especially di musim perayaan ini. Antaranya adalah semudah mematikan lampu ataupun peralatan elektrik yang tak guna. Baik. Kalau kita tak guna lampu tu, kita tutup. Betul. Kalau kita tak guna oven, kita tutup. Ya. Kita tak guna apa-apa peralatan elektrik, kita tutup. Ya. Semudah itu saja. Itu adalah salah satu kecekapan tenaga yang paling mudah. Kita Baik. ada yang lain lah.
dan juga menggunakan lampu yang jenis cekap tenaga LED, serta memilih peralatan elektrik dengan penarafan taraf bintang yang lebih baiklah. Selain itu juga menyesuaikan suhu pendingin hawa kepada 24 hingga 26 darjah Celsius, dan menggunakan kipas sebagai alternatif, dan juga boleh membantu mengurangkan penggunaan tenaga tanpa menjejaskan keselesaan semasa hari raya nanti. Jadi semudah tutup elektrik saja sebenarnya. Dah pakai tu tutup je lah. Betul, tapi janganlah kita tutup masa kita nak guna tu. Okey, perbezaan cekap tenaga dan jimat tenaga. Kita nak jimat tenaga, kita duduk di satu tempat tu dalam gelap. Okey. That's jimat tenaga. Tapi cekap tenaga, you duduk dalam bilik tu, lampu tu kena buka lah. Sebabnya kalau kita duduk dalam gelap, kita dah mengabaikan salah satu tu keselesaan ataupun keselamatan. Bila kita mengabaikan salah satu elemen tadi, cekap tadi tu, 3 tu, betul, dia tak jadi cekap lah. Okey, faham. Ingat cekap tu guna tenaga minima tanpa pembaziran. Betul. Okey. Dan boleh saksikan rancangan Alpha ni menerusi FB Live, kata cariannya mudah saja, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada penerbit Wahidah Yaakob dan juga Nur Azlina Nordin yang membantu untuk siaran FB Live pada pagi ini. Cik Rizauddin, impak penggunaan tenaga yang tinggi semasa raya terhadap alam sekitar dan juga industri pembekalan elektrik negara, sebenarnya kita boleh kurangkan kesannya bagaimana? Okay, mungkin kita nampak sumbangan kita sebagai pengguna adalah kecil. Namun sebenarnya ia membawa impak yang besar kepada industri pembekalan elektrik negara. Betul. So aktiviti kecekapan tenaga ni sebenarnya membantu untuk memastikan demand atau permintaan tenaga yang lebih terkawal lah. Okey. Bayangkan jika kita semua sebagai pengguna menggunakan elektrik secara berhemah semasa musim perayaan ni, maka penggunaan elektrik negara maupun intensiti penggunaan tenaga akan semakin berkurangan. Ya, betul. Sekiranya permintaan tenaga lebih rendah, maka kita tidak perlu menjana elektrik yang lebih tinggi. Sekiranya penggunaan tenaga ni semakin tinggi, mungkin negara terpaksa membuat sesen jana kuasa yang baru. Betul. Dan seterusnya akan efek tarif elektrik negara lah. Mudah nanti tarif elektrik naik pula, membebankan rakyat pula. Kan? So ini akan memberi penjimatan kepada kos pembekalan elektrik negara. So jadi untuk mengurangkan kesannya, kita boleh sama-sama memainkan peranan lah dalam menggunakan elektrik secara lebih berhemah di musim perayaan nanti. Okey, ingat secara cekap, bijak dan juga jimat tenaga. Sebenarnya kalau kita dah biasa buat, sebenarnya tak ada masalah. Betul. Walaupun ketika di musim perayaan. Mungkin Encik Raja Fadil boleh kongsikan tip-tip ataupun pesanan yang boleh dikongsikan. Sudah semestinya untuk menjimatkan tenaga bukan sahaja sepanjang musim perayaan ini yang kita bincangkan tadi ni, tetapi juga amalan kehidupan seharian kita ni. Biar ia kita jadikan sebagai rutin sebenarnya. Okey. So di musim perayaan ni lah semestinya kita sibuk nak menyediakan kuih raya, nak masak itu, nak masak ni, nak beli apa-apa untuk persiapan hari raya lah. Betul. So saya kongsikan tip-tip kecekapan tenaga yang boleh kita amalkan bukan setakat masa hari raya saja. Selagi boleh lah, sehabis baik lah. Setiap hari sebenarnya. Betul, setiap hari. Pertama sekali terdapat beberapa cara yang kita boleh lakukan. Yang pertama macam saya cakap tadi, no cost measure. Maksudnya kita tak ada guna apa-apa cost. Ataupun yang nombor 2 adalah medium ataupun high cost measure. Okey. No cost measure ni adalah merujuk kepada perlakuan kita setiap hari. Baik. Kita kena tukar cara perlakuan kita. That's the easiest way untuk kita dapatkan penjimatan lebih kurang 5 ke 10%. Sebab kita disebabkan pembaziran itulah. Betul. So antara langkah-langkah no cost measure ni paling senang, tutup semua suis, kelengkapan elektrik yang tak guna. Kalau kita tengah guna, kita guna, dan selepas guna kita tutup. Baik. Contohnya ketuhar. Ketika habis membakar kuih muih lah untuk hari raya nanti, tutup. Dan jangan biarkan on preheat mode terlalu lama. Oh, faham. Betul. Sometimes kita biar dari first batch ke second batch, kita biar jadi lama. Contohnya ketika menggosok baju. Betul. Sereka tu kan? Nak tukar second betul? baju, kita biar je. Cuma dalam rumah ni kebanyakan peralatan elektrik yang menggunakan tenaga yang banyak adalah peralatan yang memanas dan juga menyejuk.
Peralatan panas dan menyejuk. Yang memanas dan menyejuk. Sebagai contoh, kalau menyejuk ni kita punya peti ais lah. Peti ais, aircon. Kalau yang memanas ni setrika apa tu, yang setrika mungkin kita guna pendek lah. Oven tu kita gunakan sejam 2 jam. Kalau masak 3 batch 4 batch kan panjang. So kebanyakannya yang memanas tu yang menggunakan tenaga yang lebih. So the best is electrical appliances yang mengguna tenaga lebih ni kita beli yang paling cekap tenaga. Faham? 5 bintang. Antaranya satu lagi ialah bila kita gunakan aircon, kita perlu tutup tingkap dan pintu ketika menggunakan penyaman udara, dan kita setkan ke suhu 24 ke 26. Baik. Kita bukannya nak saya selalu cakap kita nak bela penguin ke dekat dalam building tu, dalam bilik tu, sebab kalau kita letak terlalu sejuk kan. So 24 26 is dah cukup selesa untuk manusia. Masalahnya letak rendah-rendah 19 darjah Celsius. Lepas tu selimut juga, selubung juga, sabar je lah. Tak ada ni lah, semua bazir dekat situ tenaga. Dan kita galakkan untuk menggunakan pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. Kita buka tingkap, buka lampu tak payah, buka tingkap untuk ni, dan pengudaraan lah. Ya, betul. Dan sentiasa pastikan peralatan elektrik sentiasa dalam keadaan bersih daripada habuk dan kotoran untuk mengelakkan penggunaan tenaga yang berlebihan. Bila kita tak servis aircon sebagai contoh. Baik. Aircon tu akan bekerja lebih keras untuk nak sejukkan bilik tu. Kalau kita tak servis, macam kereta lah. Ya, betul. Kalau kita tak servis kereta kita, dia akan mungkin consume minyak lebih daripada yang sepatutnya. Baik. Dan gosok dan basuh baju dalam kuantiti yang full capacity lah. Sebab apa? Kalau kita basuh satu baju dengan penuh baju, dia menggunakan tenaga yang sama banyak. Ya, betul. So the best is tak payah basuh banyak kali. Kita basuh sekali dengan full capacity. Perubahan amalan yang kecil ni sudah semestinya dapat merubah kehidupan kita, menjadikan kita sebagai seorang yang cekap dan jimat dalam menggunakan tenaga. Okey, kita bersama dengan Suruhanjaya Tenaga untuk berkongsi mengenai topik kita pada pagi ni, cekap tenaga raya ceria. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Sinar FM. Masih lagi kita membicarakan dengan lebih lanjut topik cekap tenaga raya ceria menerusi ruangan Alfa pada pagi ini bersama dengan Encik Rizauddin Ismail, penolong pengarah kanan, dan juga Encik Raja Muhammad Fadil Raja Hassan, penolong pengarah Unit Operasi dan Konservasi Tenaga, Jabatan Kecekapan dan Konservasi Tenaga, Suruhanjaya Tenaga pada pagi ini. Ramai meriah dekat FB ni. Pak Iz Yusof, saya peminat Encik Raja dan juga Encik Din. Sabar je lah. Okay. Ya, ini dia. Admin pun masuk. Admin Suruhanjaya Tenaga. No cost measure. Paling mudah. Tiada cost diperlukan. Hanya ubah cara pelakuan kita sehari-hari. Okay. Al-maklumah kadang-kadang terkeluar logat British ni. Sabar je lah. Baik, kita teruskan. Encik Rizauddin, bagaimana pula dengan medium dan juga high cost measure? Okey, keluar lagi logat British ni. Al-maklumlah bunyi Jawa tu tak boleh lagi. Sabar je lah. Silakan Encik Rizauddin. Medium dan high cost measure pula melibatkan pelaburan bagi membolehkan penyematan tenaga yang berterusan lah. Okey. So, adalah dijangkakan ia dapat memberi penyematan yang lebih besar, kira-kira 20 hingga 40%. Ui, banyak. So kita keluar duit sedikit tapi penyebatan dia lagi banyak. Betul. So antara langkah-langkah medium dan high cost measure ni adalah seperti yang pertamanya, menggantikan lampu kepada lampu yang cekap tenaga lah. Okay. Contohnya kalau kita masih menggunakan lampu Kalimantan yang panjang 2 kaki 4 kaki tu, fluorescent T5 ataupun T8, so ataupun lampu mampat compact fluorescent lamp. So kita cadangkan lebih baik kita bertukar kepada lampu LED yang lebih jimat penggunaan tenaganya. So bukan sahaja jimat tenaga, malah jangka hayat lampu LED ni adalah lebih lama daripada lampu fluorescent lah. So yang keduanya, kita galakkan pengguna untuk beli dan gunakan telekapan elektrik cekap tenaga yang menerima penarafan standard prestasi tenaga minimum, atau dalam bahasa Inggerisnya Minimum Energy Performance Standard, MAPS, 4 atau 5 bintang. Itu yang Encik Rizal ni pegang ni. Tengok ni kat kamera ni. Boleh nampak. 5 atau 4 bintang kenapa? Kena bagi tahu ni. Okay. So label cekap tenaga ni memberikan maklumat berkenaan tahap prestasi penggunaan tenaga sesuatu kelengkapan elektrik lah. So penarafan yang paling tinggi adalah 5 bintang
Manakala yang paling rendah adalah 2 bintang. Yang disarankan 4 hingga 5. 4 atau 5. Okey. Yang paling baik 5 bintang lah. Baik. Cuma 1 bintang memang tak ada dekat pasaran. Okey. So diingatkan bahawa lebih tinggi jumlah bintang, lebih jimat kelengkapan elektrik tersebut. Okey. So yang ni macam ni 5 bintang. So ni paling jimat lah. Okey. Sebab apa bila kalau nampak paling jimat, kenapa? Cik Rizauddin. Kenapa dia? Kalau dapat 5 bintang tu paling jimat, kenapa? Apa kesan dia? Ia menyebabkan bil elektrik bulanan kita lah. Itu yang kita nak. So harga bagi kelengkapan elektrik cekap tenaga mungkin lebih mahal daripada yang tak cekap tenaga. Tapi ia lebih menjimatkan dalam jangka masa yang panjang lah. Betul. So setakat ni kita ada 10 kelengkapan elektrik yang dilabel dengan label cekap tenaga ni. Kena tahu ni. Iaitu yang pertamanya penyaman udara. Okey. Tapi kita lebih kawal kepada yang kegunaan rumah. Okey, dalaman untuk rumah. Sehingga maksimum 2.5 horsepower. Okey. Okey, yang kedua peti sejuk, 1 pintu dan 2 pintu sahaja. So, kalau 3, 4, 5 pintu memang tak ada lagi level tu. Dah memang banyak makan elektrik lah senang cerita. Ya, betul. So, peti sejuk beku, freezer lah, sehingga 320 liter. Television sehingga 70 inci. So, kipas domestik. Untuk kipas siling, saiz blade dia 48 hingga 60 inci. Okey. Lepas tu kipas meja, dinding ataupun kipas berdiri 10 hingga 16 inci. Lepas tu ketuhar gelombang mikro ataupun microwave oven sehingga 32 liter. Periuk nasi dengan kapasiti 1 liter hingga 3.6 liter. Dan mesin basuh kita kawal dua-dua, top dengan front load dengan kapasiti maksimum 16 kg lah. Okey. So kita juga kawal lampu. Ada beberapa jenis lampu lah yang kita kawal, termasuk lampu Kalimantan jenis fluorescent dan juga LED. Sebab lampu Kalimantan ni ada dua. Ada jenis fluorescent dengan LED. Kita kawal dua-dua. Juga lampu compact fluorescent dan compact LED lah. So banyak lagi lampu kita kawal. Tapi boleh rujuk kita punya laman web lah. Baik. Okay. Cuma downlight LED kita tak kawal lagi ya. Okey, faham. Jadi itu antara 10 kelengkapan elektrik yang dilabel. Cuma lampu, kita jangan cari level ni pula. Lampu tak ada level betul. 2 sampai 5 bintang ni. Kita tahulah, belilah lampu LED. Janganlah pula tanya, nak lampu LED yang 5 bintang, sudah mana kedai nak cari. Cuma kita wajibkan dia letak label lumen per watt. So lagi tinggi lumen per watt, lagi jimat tenaga lah. So yang last kali ketua elektrik, iaitu elektrik oven. Kita kawal portable dengan built-in dengan kapasiti 10 liter hingga 90 liter. Saya rasa kelengkapan ni lah yang paling banyak kita gunakan masa musim raya ni lah. Ya, kalau dengarkan mengenai kelengkapan elektrik tersebut tadi, dua yang kita beli secara dalam talian, peti ais dan juga pendingin hawa, dapat diskaun. Kalau kita beli yang cekap tenaga, jimat tenaga yang 4 dan juga 5 bintang tu. Jimat banyak, beli pun jimat, pakai pun jimat. Kan? Apakah peranan kesedaran Cik Raja Fadil? Kesedaran tenaga ni dalam mengurangkan pembaziran semasa kita nak mempersiapkan untuk hari raya ni, seperti lampu hiasan dan juga penggunaan alat elektrik. Ramai yang nak guna untuk memasak, nak guna untuk buat kuih muih dan sebagainya. Okey. So kesedaran tenaga ni penting lah untuk kita sendiri sedar yang tenaga tu kita perlu menggunakan secara jimat. Betul. Dan bukan secara ikut sedap je. Betul. Kita nampak yang lawa je sebenarnya, yang elok je. Sebabnya kesedaran tenaga ni kita kena tahu sumber untuk menjana tenaga tu dia tidaklah selama-lamanya ada. So dia satu hari akan habis. So cara kita guna itulah kita kena perlu secara cekap. Kita perlu guna hanya yang kita perlu sahaja. Okey. So dia memainkan peranan yang sangat penting dalam mengurangkan pembaziran tenaga semasa persiapan raya. Betul. Untuk Arilam. Dengan memahami cara penggunaan tenaga dengan cekap, pengguna dapat mengelakkan penggunaan berlebihan. Sebagai contoh, kita biarkan lampu hiasan menyala sepanjang hari, malam ke siang ke, kita biar je. So tu salah satu pembaziran tenaga. Betul lah. Tak ditengok dah buka, biar je. Sebab apa lawa sebenarnya. Tapi kalau siang tak nampak. Betul. So tak payah pasang. Nak buka malam, by 2 or 3 PM kita dah tutup. Kita boleh gunakan timer lah. Salah satu cara kita nak
mengawal cara kita guna tu tanpa kita perlu nak tutup secara ni, kita guna timer ataupun kita guna secara wifi, boleh dari handphone saja. Tak payah bangun pergi tutup switch. Nak tidur tu tutup, tak ada orang tengok dah. Betul. Kan? Even sekarang teknologi ada cara kita dari sambil baring saja kita boleh cakap switch off the light. Tengok dia switch aplikasi, betul, bercakap kan. Okey. Dan kerajaan juga ada satu inisiatif di bawah Malaysia Energy Literacy Program MALP yang turut menyokong usaha untuk beri kesedaran tenaga kepada rakyat Malaysia lah tentang pentingnya penggunaan tenaga dengan cekap. Betul. Dan program ini bertujuan untuk membimbing pengguna membuat keputusan yang lebih bijak dalam penggunaan tenaga, menggalakkan penggunaan peralatan elektrik yang cekap macam Cik Rizaldin cakap tadi, dan juga amalan harian yang mesra alam. Kalau kita buat penggunaan tenaga yang tak cekap, dia tak mesra alam. Sebab apa? Kita menggunakan tenaga yang banyak akan membebaskan gas rumah hijau, CO2 yang banyak. Gas rumah hijau inilah yang akan menyebabkan pemanasan global. So kita nak kurangkan yang itulah. Betul. Dan juga membantu mengurangkan pelepasan karbon, dan of course paling yang kita sendiri akan enjoy is kos elektrik kita akan menurun. Poket kita jimat. Itu yang penting lah. Duit nak raya ni nak pakai duit banyak. Nak masuk angpau, nak beli baju raya, macam-macam tu kan. Berkira-kira pula kita. Betul. Bila tengok bil elektrik bulan ni kenapa pakai banyak? Sebab apa? Tahu tak? Kita sendiri yang tak nak menggunakan cara yang cekap dan juga jimat. Jadi hari ini kalau dengar mungkin sebelum ni tak tahu, kena berubah mulai waktu dan juga saat ini. Jadi Cik Rizaldin, untuk pesanan terakhir Suruhanjaya Tenaga untuk semua pendengar dan juga penonton yang tengok dekat FB Live ni. Okey, titik permulaan kecekapan tenaga adalah dengan mempraktikkan amalan menggunakan tenaga secara berhemah atau cekap oleh setiap individu lah. Dan jangan tunggu di musim perayaan sahaja untuk menjimatkan tenaga. Sebaliknya, amalkan tip-tip yang kita share tadi, yang kita kongsikan tadi sepanjang tahun, dan jadikan ia sebagai sebahagian daripada rutin harian kehidupan kita lah. Betul. So untuk tip-tip penjimatan tenaga yang lain, tuan-puan pendengar boleh layari laman web dan media sosial ST lah untuk maklumat berkenaan kecekapan tenaga, iaitu di laman web www.st.gov.my dan juga laman sosial media Suruhanjaya Tenaga seperti di Facebook, Instagram dan Twitter. Di aplikasi X. Encik Raja Fadil, silakan. Okey. So selain daripada yang Cik Rizaldin bagi tahu tadi, saya nak tambah sikit lah. Suruhanjaya Tenaga juga ada menyediakan buku panduan bagi menggunakan tenaga dengan cekap yang diterbitkan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Baik. Buku bertajuk Jimat Tenaga, Lestarikan Alam Sekitar untuk Masa Depan. Saya tunjuklah dekat ni. Facebook. Ni tengok ni sekarang ni ada dua warna. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Melayu warna biru. Betul. Bahasa Inggeris warna merah. Okey, yang tu Okey. Kalau tak dapat buku ni, boleh didapati di laman web ST lah. Dimuat turun secara percuma, free of charge. Di www.st.gov.my/tips cekap tenaga. Dah dengar tadi semua pergi kedai. Mana buku cekap tenaga? Dekat kedai tak ada jual lah. Senang cerita, muat turun. Betul. Sekali lagi, dekat mana? www.st.gov.my/tips cekap tenaga. Cantik. Okay. So akhir kata, nasihat kami untuk para pendengar, jadilah bijak tenaga. Gunakan tenaga dengan cekap. Actually selamat dululah. The first is gunakan tenaga dengan selamat, cekap dan berhemah. Okey. Untuk diri kita dan generasi akan datang. So on behalf of ST, saya ucapkan selamat berpuasa dan rasanya bolehlah kot kita ucapkan selamat Hari Raya, maaf saya batin. Dan ingat, anda jimat, poket selamat, raya ceria. Cantik. Jadilah individu yang bijak tenaga. Betul. Bersama dengan Suruhanjaya Tenaga pada pagi ini, kita membicarakan mengenai cekap tenaga, raya ceria. Admin pun tolong bantu balas dekat FB Live tu. Antara soalannya, Aniza Samin, untuk rumah kampung ada juga ke tenaga elektrik 5 bintang ni? Ada apa pula? Tak ada kan? Boleh cari di kedai yang berlabel 4 atau 5 bintang ataupun secara dalam talian ataupun online. Okey, terima kasih Encik Rizaldin Ismail, penolong
penolong pengarah kanan, dan juga Encik Raja Muhammad Fadil Raja Hassan, penolong pengarah Unit Operasi dan Konservasi Tenaga, Jabatan Kecekapan dan Konservasi Tenaga, Suruhanjaya Tenaga. Buat yang terlepas selama setengah jam, banyak perkara yang menarik kita kupas sebentar tadi mengenai cekap tenaga raya ceria. Mungkin ada yang terlepas, maklumlah tengah buat kerja kan. Jadi boleh saksikan kembali menerusi FB kami Nasional FM, sentiasa di hati. Kita jumpa lagi insya-Allah. Encik Rizauddin, Encik Raja Fadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.